Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam video yang ketiga tentang asas menggunakan Microsoft PowerPoint. Anda boleh melihat video yang pertama, kedua dan yang keempat melalui PowerPoint yang telah saya letakkan dalam ruangan deskripsi video ini. Untuk video yang ketiga ini, kita akan sentuh tentang asas menggunakan bentuk ataupun shape dalam Microsoft PowerPoint. Okey, dalam asas menggunakan bentuk dalam Microsoft PowerPoint ni, saya akan sentuh 6 perkara. Yang pertama, insert shape. Macam mana kita nak memasukkan bentuk dalam Microsoft PowerPoint. Yang kedua, macam mana kita nak warnakan shape tersebut. Ketiga, dari segi outline dia. Yang keempat, effect. Iaitu kita fokus pada effect shadow. Kemudian, kita akan belajar juga macam mana edit point kepada shape tersebut. Dan yang terakhir ialah merge shape. Kita akan go through one by one, satu persatu, okey? Okey, untuk bahagian demo tentang asas menggunakan bentuk dalam Microsoft PowerPoint ni, kita akan pergi satu persatu. Kita akan pergi yang pertama dahulu, iaitu insert shape. Yang pertama ni dulu. Okey. Macam mana kita nak masukkan bentuk dalam Microsoft PowerPoint. Jadi untuk memasukkan apa-apa sahaja dalam Microsoft PowerPoint, kita perlu pergi pada tab insert. Okay, dari kiri ni tab yang ketiga, 1, 2, yang ketiga. Kita klik tab insert. Kemudian kita pergi kepada shape. Dekat shape ni ada banyak jenis shape yang kita boleh pilih. Sebagai contoh, saya pilih shape rectangle. Okay. Kita klik kat shape rectangle tadi. Kemudian kita klik dekat kita punya slide. So kita boleh control dia punya pembesaran dia lah, berapa besar dari segi panjang dan lebar dia. Jadi macam mana kita nak, kalau kita nak pastikan dia punya pembesaran sekata, kita kena tekan button shift kat keyboard. Jadi dia punya panjang dan lebar tu akan sama panjang. Kalau kita lepas button shift, kita boleh sesuaikan ikut panjang dan lebar yang macam mana kita nak. Kalau kita tekan, dia akan jadi segi empat sama. Okey. Akan jadi square. Sama juga kalau saya masukkan bentuk bulat. Okey, bentuk bulat pun sama. Kalau saya tak tekan shift, dia boleh jadi lonjong. Macam ni, kalau kita tekan, dia akan jadi satu bentuk bulat yang cantik lah. Okey. Yang pertama, penting juga dari segi enlargement. Penting juga untuk kita belajar macam mana kita nak bring to front ataupun back. Macam ni contoh, saya nak segi empat di hadapan bulatan. Maka saya kena right click, saya kena bring to front. Okay. Ataupun saya nak ke belakang kembali, right click, send to back. Okay. Penting juga dalam bentuk untuk kita belajar tentang rotation. So kita boleh pusinglah ikut angle mana yang kita nak. Okay. Itu yang pertama tentang insert shape, tentang dan beberapa perkara lain tentang asas tentang shape lah. Yang kedua, kita akan sentuh macam mana kita nak warnakan shape ni. Macam mana kita nak warnakan. So untuk warnakan shape ataupun apa-apa saja dalam Microsoft PowerPoint ni, kita nak buat perubahan apa-apa, kita klik pada perkara kita nak ubah tu. Kemudian dia akan keluar satu tab baru, itu format. So, kita boleh tukar warna dia dekat sini, shape fill. Dekat sini kita boleh pilih lah. Ada banyak jenis color kita boleh pilih. Kita boleh sesuaikan lah ikut color yang kita nak, warna apa kita nak. Okay. Kemudian, macam mana kalau kita nak colorkan dia dengan color gradient. Okay. Untuk warna gradient, kita klik pada shape ni. Kemudian kita right click, kita tekan format shape, dia akan keluar satu tab baru kat tepi ni, kita tekan gradient. Okay. Dekat gradient ni, kita boleh pilih dia punya type dia, linear ke, radial ke. Contohlah, linear ni direction dia dari kiri ke kanan, bucu ke bawah, dan dia melintang lah. Radial ni dia dalam untuk bulatan. Okay, contoh saya ambil radial macam ni.
So kat sini kita boleh kawal lah dia punya tone warna dia. Okey, macam mana kita nak contoh. Saya letak gelap sikit kat ujung dia, kemudian makin cerah, kemudian makin cerah. So, kita boleh cuba mainkan untuk dia macam ni, gradient dia. Okay, kalau kita tak pandai untuk mainkan gradient ni sendiri, kita boleh download color-color gradient ni daripada Google, daripada internet. Contohnya, kita search je gradient color. Kita boleh, ada banyak website tentang gradient. Saya ambil yang pertama ni. Boleh juga kita pergi dekat image pun boleh. Kalau kita jumpa warna-warna gradient yang kita suka, kita boleh pick lah warna tersebut. Okay, contoh saya pergi website ni. So ada banyak color gradient yang kita boleh tiru. Contohnya saya ambil ni. Okay, macam mana saya nak tiru, kat komputer ada satu tool, snipping tools. Boleh search snipping tools dekat kamu punya Windows. Kemudian tekan, kita boleh snip gradient scale ni. Okay, bila kita snip gradient scale ni guna snipping tools tu, kita boleh paste di dalam kita punya Microsoft PowerPoint. So ni dia punya color scale gradient yang kita nak tadi lah. Okay, contoh lah saya nak warnakan gradient dia. Saya tekan linear, saya pun nak dia melintang dari kiri ke kanan macam ni. Kita nak tiru dia, saya sarankan sebaiknya sekurang-kurangnya ada 5 gradient stop. Kita letak dia position dia 25, 50 dengan 75. So jarak dia samalah So kita boleh tiru. Nak tiru dia ni, kita klik pada candlestick yang paling kiri ni, kemudian kita ambil eyedropper, tools eyedropper. Ni nak warnakan ni, kita pilih eyedropper, kita klik pada color gradient yang kita dah download tadi. Contoh, tak apa. Yang kedua, kita letak agak-agak tengah, macam tu. Kemudian tengah-tengah. Kemudian yang terakhir untuk kita tiru. Okey, lebih kurang kat sini kita boleh ubah balik kalau kita nak warna ungu sebelah kiri. Okey, boleh macam tu. Ini contoh je lah Kalau kita rasa kita tak pandai nak cari color gradient yang cantik, kita boleh cari kat website-website tersebut yang mana kita rasa sesuai. Ini contoh saja saya buat ni. Okey, contoh saya letak kat sini. Okey, itu dari segi color gradient dan eyedropper lah tadi. Dekat shape ni juga sebenarnya kita boleh kawal dengan transparency. Contoh, saya tekan nak tukar transparency, kita pergi format shapes. Contoh saya letak dia warna orange contoh, dan saya boleh kawal dengan transparency. Perasan tak? Supaya tak terang sangat. Kalau contoh kita tak dia terang sangat lah. Ataupun kita boleh tiru gradient yang sama. Selagi mana shape yang sebelum tu kita pakai gradient tu, contoh ni shape yang sebelum ni, ini gradient dia. Kalau kita nak tiru gradient yang sama, kita klik pada shape yang baru, kita terus ditekan button gradient, dia akan tiru sebiji dengan shape gradient yang sebelumnya. Nampak? Okey, contoh saya nak letak macam ni.
Okay. So saya sentuh tadi dari segi gradient, eyedropper dan juga transparent. Kita pergi yang ketiga dari segi outline. Shape ni juga sebenarnya kita boleh kawal dia punya outline. Contoh yang ini sebenarnya ada outline. Saya tak nak outline, saya boleh buang. Shape outline kita pergi kepada format, shape outline. Kita boleh tekan no outline. Ataupun yang ni kalau saya nak, mungkin saya nak outline warna kuning contohnya, kuning cair. Saya nak dia, kita juga boleh tukar dia punya ketebalan. Kita juga boleh tukar dia punya dasher dia. Okey. Contoh. Kita juga boleh masukkan tulisan kalau kita nak. Ini saja saya tambah je. Contohlah ya. Contoh. Okey. So dari segi shape outline, so dari segi kita pergi yang keempat, macam mana kita nak letak shadow daripada shape. Okay, kita juga sebenarnya boleh letak shadow pada shape. Sama, kita pergi klik pada shape ni, boleh kita pergi pada shape effect, kemudian ada shadow. Kita boleh pilih. Contoh saya ambil ni, terperasan dah ada shadow kat situ. Contoh kalau saya nak shadow tu lebih menonjol, kita pergi pada shape option, shadow option bawah sekali tadi. Kemudian kita boleh mungkin kurangkan transparency, tingkatkan sedikit size, ataupun dari segi blurry dia sikit. Ini kita boleh kawal lah. Kat sini anda boleh tukar dia punya macam mana shape tu punya features yang kita nak. Mungkin edit supaya lebih sesuai. Okay, kita pergi kepada yang kelima, macam mana nak edit point. Macam mana edit point. Okay, penting juga, contohnya saya masukkan satu shape rectangle ke atas ni. Untuk kita belajar macam mana kita nak edit point. Sebenarnya semua shape-shape yang kita masukkan dalam Microsoft PowerPoint ni dia ada point dia sendiri. Kita boleh edit point dengan kita klik pada shape tersebut, kemudian format, kita pergi bahagian kiri ni ada edit shape. Kemudian kita pergi daripada edit point. So segi 4 dia akan ada 4 point lah. Begitu juga dengan bentuk-bentuk lain. Contoh saya nak edit, saya pergi klik dekat point ni, kemudian saya boleh adjust. Ikut sesuka saya macam mana saya nak lah. Contoh saya nak macam ni, sikit je. Untuk saya letak tempat logo. Contoh saya nak letak outline dia warna putih, shape dia pun warna shape outline dia warna kuning lah. Okay, contoh sama dengan warna outline ni. Okay, contoh saya nak masukkan logo ni dekat saya punya gambar ni. So kalau kita nak, biasanya kalau kita nak letak logo dalam poster dan sebagainya, dan logo kita tu berwarna, saya tak sesuai kalau kita ada background yang gelap, kita boleh buat macam ni supaya dia lebih sesuai, logo tu lebih nampak. Okay. Kemudian kita juga boleh belajar tentang merge shape. So tadi saya dah sentuh edit point. Edit point ni contohnya kalau bentuk lain pun ada point-point tersendiri. Contohnya saya masukkan point. Contoh saya ambil bintang ni contoh. Okay. So saya boleh edit juga dia punya shape kalau saya nak edit point. Bintang point dia macam ni, kita boleh adjust kalau kita nak. Okay. Kalau kita nak adjust lah Contoh saya tak nak adjust, saya just nak dia, saya buang outline dia, saya just nak letak kat sini je. Saya boleh, mungkin lah saya nak letak shape-shape ni supaya
Kamu nampak lagi pelbagai kan shape-shape ni macam mana kita nak letakkan dalam Microsoft PowerPoint ni. Kita boleh letak seberapa banyak shape kita nak. Okey, kita pergi ke yang terakhir tu merge shape. Macam mana kita nak, apa yang dimaksudkan dengan merge shape ni ialah, saya tunjuk contoh dahulu. Contoh saya letak dua shape. Okey, merge shape ni kita tengok apa beza dia. Kita kena highlight dua-dua shape ni, kemudian kita pergi kepada merge shape. Kalau union ni dia akan gabungkan lah antara dua shape tu menjadi satu shape saja. Combine ni dia akan gabungkan juga, tapi dekat bahagian yang bertindih tu dia akan buang. Fragment ni dia akan pisahkan shape tu termasuk kat kawasan yang bertindih. Kemudian intersect ni dia akan tinggalkan kat kawasan yang bertindih saja. Kalau subtract ni dia akan buanglah bahagian-bahagian yang tertentu, ditinggalkan satu bahagian je daripada shape tersebut. Untuk kita buat perubahan yang paling mudah sebenarnya, kita tekan fragment supaya kita boleh ubah lepas tu yang mana satu kita nak buang. Kita boleh klik lah, contoh saya nak buang ni saja, atau saya nak buang ni pun boleh. Dia akan jadi satu bentuk lain yang kita boleh ubah berdasarkan shape yang kita tindih-tindihkan tadi. Okey, contoh kalau dekat sini saya nak, saya tunjuk contoh saya nak buang bentuk bulat ni kat bahagian atas dia dengan bahagian bawah dia. Contoh saya boleh klik dekat ketiga-tiga shape ni. Untuk klik ketiga-tiga shape ni kita tekan button control, klik, kemudian pergi kepada format, merge shape. So kita boleh tekan fragment. Nak selamat kita tekan fragment lah, ataupun boleh je tekan fragment lah, senang tekan fragment, kemudian kita boleh delete kat bahagian mana yang kita tak nak. So saya tak nak ni, saya tak nak ni, saya tak nak ni, saya tak nak ni. So dia akan jadi satu bentuk lain yang barulah. Saya nak warna gradient yang sama balik. Share online berwarna kuning juga. Kita send to back. So jadilah macam ni. Okey, saya rasa itu saja untuk bahagian demo ni. Saya dah sentuh tadi tentang macam mana kita nak masukkan shape, macam mana kita nak buat pembesaran sekata dengan tekan shift, bring to back, bring to front, dari segi rotation, dari segi color, macam mana kita nak transparentkan, outline dia, dasher, effect shadow, untuk kita edit point, untuk kita mengubah certain point dalam shape. Contohnya untuk buat bentuk shape untuk kita letak logo ni, dan juga macam mana kita nak merge satu-satu shape tu melalui pertindihan antara bentuk-bentuk tersebut. Okey, saya rasa sampai di sini saja untuk video yang ketiga tentang asas menggunakan shape atau bentuk dalam Microsoft PowerPoint. Sekali lagi, apa yang saya kongsikan dalam video ini merupakan berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebarang penambahbaikan atau pencadangan boleh komen dalam ruangan komen dalam video ini. Saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam video yang keempat.